Shalom, selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. 主内弟兄姐妹早安平安。Hari ini kita semua penuh dengan sukacita karena hari ini adalah hari yang spesial bagi jemaat GSRI Kartini. 今天我们心中充满着喜乐，因为今天是我们 Kartini 灵粮堂很特别的日子。Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merayakan kesetiaan Tuhan, mengingat bagaimana Tuhan memimpin gereja kita melewati 70 tahun。今日早上我们一起庆祝神的信实，我们就一起纪念神怎么样带领我们经过70周年。Meskipun keadaan di luar pandemi yang sungguh menakutkan，虽然在外面疫情的情况实在是很可怕。Tetapi bersandarkan anugerah Tuhan, pada pagi hari ini kita tetap bisa merayakan anugerah Tuhan yang begitu besar。靠着神典，今天早上我们仍然能够举行我们的感恩崇拜，来庆祝神浩大的恩典。Marilah saudara-saudari kita semua berdiri，让我们一起站起来，kita masuk di dalam doa teduh， mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah syukuran pagi hari ini。让我们一起站起来，默祷，预备我们的心，进入今天早上的感恩崇拜。普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华。当来向他歌唱，你们当晓得耶和华是神，我们是他造的，也是属他的，我们是他的民，也是他草场的羊。Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah pada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita。弟兄姐妹，让我们一起向神欢呼。Marilah saudara-saudari kita bersorak-sorak pada Tuhan kita. Dialah yang patut kita puji。唯有神配得我们一切的赞美。主耶稣，我救主，无一人能像你。我愿一生全心赞美你奇妙且能力大。你是我安慰师，我避难所和力量，我的一切每个气息永远不住敬拜你，向主欢呼，眼前的羊身长，颂赞荣耀能力归于君王，众山跪拜，众海洋欢呼，歌颂主的生命。我要欢唱你大能的作为，我要永远爱你，永远要坚定，无一事物能与你的应许相比。Marilah kita nyanyi bersama-sama. Yesusku, 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 tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku mau puji kasih-Mu yang agung ajaib. Penghiburku, perhentianku, perlindungan yang teguh, segenap jiwa dan ragaku tak henti menyembah.
amat mulia kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergemuruh, memuji namanya. Nyanyikanlah karyamu yang agung, cintaku padamu kekal dan teguh. Tak satu hal pun tara dengan janji, tak satu hal pun tara dengan janjimu. Marilah kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang telah memulai GSRI Kartini 70 tahun yang lalu， 我们在天上的父，在70年前开始我们教会的神， Gembala Agung yang telah menjaga dan memelihara gereja kami selama 70 tahun dan yang tidak pernah terlelap， 在70年里 看顾保守我们教会从不打盹的大牧子， pada pagi hari ini dengan sepenuh hati kami datang bersujud menyembahmu, dan kami mau naikkan puji syukur dan ucapan terima kasih padamu atas semua anugerah dan kebaikanmu. 在今天早上我们虔信俯伏敬拜你，并为你的恩惠良善献上一切歌颂赞美 极大的感恩。 Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mau mohon Tuhan, berikan visi yang baru pada gereja Kartini Tuhan. 在今天早上我们要求你赐给卡丁尼灵粮堂新的意象， supaya kami tidak menyia-nyiakan anugerahmu di dalam zona kenyamanan, supaya pelayanan kami ke depan lebih terarah dan bertujuan. 主啊，我们求你不要让我们在宿舍环境中浪费你的恩典， 使我们今后的侍奉更加有方向，更加有目标。 主啊，我们要将今天早上的崇拜完全交在你tangan手中。 Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ke dalam tangan-Mu. Tanya ni 祝福你带领， kiranya Tuhan memberkati, Tuhan yang memimpin. 奉靠主耶稣基督的圣名求的， hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 请大家仍然站立， silakan tetap berdiri saudara-saudari. Kita akan bersama-sama mengiklarkan pengakuan iman rasuli. 我们一起宣告使徒信经. Saya akan membacanya di dalam bahasa Mandarin. Silakan saudara-saudari bisa mengikuti dengan bahasa masing-masing. 来，我们一起来念。 我信上帝，全能的父，创造天地的主。 我信我主耶稣基督，上帝的独生子， 应圣灵感应， 由童真理玛利亚所生， 在本丢比拉多手下受难， 被钉于十字架， 受死埋葬， 降在阴间， 第3天从死人中复活升天， 坐在全能父上帝的右边， 将来必从那里降临， 审判活人死人。 我信圣灵， 我信生而共的教会， 我信圣徒相通， 我信罪得赦免， 我信身体复活， 我信永生。 Amin. Silakan duduk saudara-saudari, tim jemaat, 请坐。 Saudara-saudari, marilah kita bersama-sama membaca Yohanes 16 ayat 23 sampai 33。 弟兄姐妹， 接下来我们一起来读经， 我们读 约翰福音16章 23 到 33 节. Yohanes 16 ayat 23 sampai 33. Saya akan membacanya dari 23 sampai 27 dalam bahasa Indonesia, 28 sampai 33 dalam bahasa Mandarin. 约翰福音16章23节到33节, 23节到27节我是用英文来念, 28到33节我是用中文来念. Dan pada hari itu, kamu tidak lagi menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata padamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya padamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu apapun
dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan padamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata padamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa padamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan padamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. 第28节，我从父出来，到了世界，我又离开世界，往父那里。门徒说：“如今你是明说，并不用比喻了。现在我们晓得你凡事都知道，也不用问你。因此，我们信你是从神出来的。”耶稣说：“现在你们信吗？看啊，时候将到，切是已经到了。你们要分散，各归自己的地方去，留下我独自一人。其实我不是独自一人，因为有父与我同在。我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。” Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. 我们读经到此为止。当我们还没有听神话语之前，让我们一起来听联合诗班的献诗。Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan pujian dari KUR gabungan.
亲爱的弟兄姐妹平安。 Salam sejahtera, saudara-saudara terkasih. 非常非常感谢神的恩典，感谢教会的元首耶稣基督。 Sangat bersyukur atas berkat dari Tuhan dan juga dari gereja atas usahanya. 他保守用他宝血所买赎的教会。 Tuhan menjaga jemaat yang dibeli dengan darahnya. 70年是一个漫长的时间。 Melalui waktu yang panjang ini, 70年的教会一定有经过风风雨雨的时间。 gereja yang sudah berumur 70 tahun pasti mengalami banyak hujan dan badai. 魔鬼也尽量用各种各样的方法要摧毁神的教会。 Dan iblis juga berusaha merusak gereja Tuhan. 但是上帝的能力超过一切。 Tapi kuasa Tuhan melebihi segalanya. 上帝保守看顾耶稣基督所救赎的教会。 Dan Allah menjaga gereja yang dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus. 但愿荣耀归给三位一体的真神上帝。 Kiranya kemuliaan diberikan kepada Allah Tritunggal. 祝福归于他所喜悦的人。 Dan memberkati orang-orang yang diberkenan kepada Dia. 我们同心祷告。 Kita sama-sama masuk dalam doa. 亲爱的天父上帝，我们同心合意来到你施恩宝座面前，要献上我们的感谢。 Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu untuk memberikan rasa syukur kami. 我们也要聆听你对我们在周年纪念的时候所要说的话语。 Kami juga ingin mendengar firman yang Kau sampaikan melalui perayaan HUT kali ini. 求你对你的教会、对你的会众说话。 Kiranya Engkau memberikan harapan kekuatan kepada jemaat-Mu. 我们祷告，奉耶稣基督的名。 Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. 我们今天的讲到信息的题目就是说，在基督里面得胜。 Topik hari ini adalah kemenangan di dalam Kristus. 我要先读两节的圣经，就是在约翰福音第16章第1节跟第33节。 Saya akan bacakan dua ayat, yaitu di Yohanes 16 ayat 1 dan Yohanes 16 ayat 33. 第1节，耶稣说：“我已经将这些事告诉你们，使你们不至于跌倒。” Yohanes 16 ayat 1, Yesus berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. 第33节，耶稣说：“在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。” Di ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. 约翰福音第16章是主耶稣与门徒道别的话。 Yohanes 16 adalah kata-kata perpisahan daripada Yesus dengan murid-muridnya. 在那个时刻，耶稣的心中唯一所关心的就是他所最爱的门徒，唯恐他们在患难中失败。 Yang dikhawatirkan oleh Yesus pada saat itu adalah, yang diperhatikan oleh Yesus adalah tentang keadaan daripada murid-muridnya saat dia akan meninggalkan mereka, supaya mereka jangan gagal. 所以你看，在第16章第1节，他说：“我已经将这些事告诉你们，使你们不至于跌倒。” Oleh karena itu di ayat 1 dikatakan, semuanya ini kukatakan kepada kamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku, supaya jangan gagal. 主耶稣再三的劝慰、教训、警告、叮咛他所爱的门徒。 Yesus memberikan peringatan dan ajaran dan juga nasihat kepada murid-murid yang dikasihinya itu. 就好像一个孩子长大了，开始做工了，要工作，被公司派到一个治安不好、社会道德很败坏、政治不稳定的国家去做工。
Sama seperti bila seorang anak yang sudah dewasa mendapat pekerjaan dan harus dikirim oleh perusahaannya ke tempat yang agak berbahaya. Demikianlah orang tua memberikan nasihat. 我们一定是千叮咛万叮咛，嘱咐我们的孩子出入要小心，不要随便交朋友等等。 Dalam keadaan seperti itu, orang tua pasti akan selalu memberi pesan supaya mereka berhati-hati dan juga menjaga kewaspadaan. 到底耶稣基督在约翰福音第16章讲些什么呢？在整个的这一章里面， Di dalam pasal 16 ini apa saja yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya? 第1节到第6节，我们看见主耶稣基督警告门徒，告诉他们说，世界上的人会恨他们。 Di ayat 1 sampai 6, Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa dunia ini akan membenci mereka. 世界是一个很寒冷、很凄凉、黑暗、很阴霾、缺少神生命仁爱的地方。 Dunia adalah tempat yang penuh kepahitan, dingin, gelap, dan juga tidak ada kasih Tuhan. 门徒在世界上当然免不了要被世上的人仇恨。 Murid-murid yang masih berada di dunia tidak dapat terhindar akan dibenci oleh dunia ini. 世界或者是世界上的人逼害基督徒的手段大概有2方面。 Cara dunia untuk menganiaya pengikut Tuhan kurang lebih ada 2 macam. 第一就是用宗教的势力， Pertama dengan kekuatan agama. 就是把这个信徒赶出会堂， Yaitu dengan mengusir orang-orang percaya keluar daripada gereja atau rumah ibadah. 第二些人要把你们赶出会堂，并且时候要到，凡杀你们的就以为是侍奉神。 Di Yohanes 16 ayat 2 dikatakan kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka ia berbakti bagi Allah. 除了用宗教的势力，世界上的人也会借着政治的势力来迫害基督徒。政治就是有军力、有权力能够杀人的。 Selain dengan agama, dunia juga menggunakan kekuatan politik untuk membunuh dan untuk menekan 就好 orang-orang 像我们就说了这个话以后不久呢，犹太人就借用罗马人的军队这个军力就是以比拉多为代表，把主耶稣基督钉在十字架上。 Dan benar setelah perkataan ini diberitakan, pihak Roma menggunakan kekuatannya melalui Pilatus untuk menyalibkan Yesus. 所以呢，耶稣基督必须先警告门徒，给他们有心理上的准备。 Oleh karena itu, Yesus memperingati murid-muridnya sejak awal supaya mereka punya kesiapan mental. 日后当他们遇到苦难的时候，他们就可以想起耶稣基督对他们所说的警戒的话。 Sehingga saat mereka mengalami kesulitan, mereka bisa ingat akan peringatan yang sudah diberikan oleh Yesus. 所以第一方面，耶稣基督警告世界上的人会恨你们，要做心理准备。 Oleh karena itu, Yesus sudah memperingati bahwa mereka akan mengalami penderitaan. 那么第二呢，就是从第7节到15节讲什么呢？耶稣应许门徒要把圣灵赐下给他们。 Di ayat 7 dan ke-5 di bagian kedua dikatakan bahwa Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. 耶稣基督降世为人，乃是为了救赎我们。 Yesus turun ke dunia menjadi manusia adalah untuk menyelamatkan manusia. 救赎之后呢，他被钉在十字架上，他复活，他升天，离开世界，也是为了我们的好处。 Setelah dia datang ke dunia, dia akan menderita, dia disalibkan, mati, dan dikuburkan, lalu bangkit, supaya bisa menyelamatkan manusia. 所以在第7节，耶稣说：“我去是与你们有益处的。” Sehingga di ayat ke-7 dikatakan bahwa Yesus pergi untuk adalah suatu keuntungan buat kita. 假如我们有去呢，保惠师就是圣灵，
就不会到你们这里来。 Karena kalau Yesus tidak pergi, maka penghibur itu yaitu Roh Kudus tidak akan datang. 假如我去呢，我就差遣圣灵来。 Sehingga kalau Yesus pergi, maka penghibur itu akan datang, yaitu Roh Kudus akan datang. 弟兄姐妹，一个人呢，你跟我们能够相信耶稣基督，接受耶稣基督为救主，这完全是圣灵的工作。 Saat ini kita bisa semua percaya pada Yesus Kristus adalah semua pekerjaan daripada Roh Kudus. 圣灵叫人治罪悔改， Roh Kudus mengajar manusia untuk bertobat. 圣灵感动人接受耶稣基督的救赎的恩典。 Roh Kudus menggerakkan hati manusia untuk menerima karunia penyelamatan Yesus Kristus. 那么我们相信耶稣基督之后呢， Dan setelah kita percaya kepada Yesus, 圣灵继续引导我们明白圣经的真理。 dan Roh Kudus akan terus memimpin kita untuk mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. 在第6章第13节， Di ayat 13, 主耶稣说：“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理。” yaitu dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. 那么，圣灵帮助我们明白神的真理，使我们不再走在错误的迷途当中。 Roh Kudus mengajar kita tentang kebenaran Kristus dalam firman Tuhan supaya kita tidak salah jalan. 圣灵教导我们神的真理，让我们能够不至于被异端邪说所诱惑。 Roh Kudus mengajarkan kita kebenaran Tuhan supaya kita tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat. 圣灵被差派到世界来，是要为耶稣基督做见证。 Roh Kudus datang ke dunia untuk memberikan kesaksian atas Yesus Kristus. 圣灵把耶稣基督表现给人。 Roh Kudus memperlihatkan bagaimana Yesus Kristus itu kepada 把 manusia. 他从主所领受的告诉人， Memberitakan apa yang diterima oleh Tuhan kepada manusia. 这是在第14、15两节所说的。 Seperti di dalam ayat 14 dan 15 dikatakan, 他要荣耀我，因为他要将授予我的告诉你们，凡父所有的都是我的，所以我说他要将授予我的告诉你们。 dikatakan bahwa ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, aku akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. 当耶稣基督还在世界上的时候呢，门徒认识他是从外表认识他。 Saat Yesus masih di dunia, murid-murid mengenal Yesus adalah berdasarkan apa yang tampak dari luar. 但是圣灵降下之后呢，门徒就不再按照外貌认识耶稣基督，乃是按照灵性认识他。 Setelah Roh Kudus datang, maka mereka akan mengenal Yesus bukan berdasarkan apa yang dilihat, tapi secara rohani. 第三方面，在告别离的时候呢，就是在第16节到33节，耶稣告诉门徒说，他将要遭遇的事情，他要被世人钉在十字架上。 Dari ayat 16 sampai 33, Yesus memberitakan apa yang akan terjadi, yaitu bahwa dia 那么 akan 耶稣基督 disalibkan. 遭遇的事情，使到门徒忧伤，也会叫门徒喜乐。 Dan juga Yesus memberitakan bahwa hal-hal yang akan membuat murid-murid itu sedih, tapi juga memberikan penghiburan dan kesukacitaan bagi mereka. 所以第16节到第22节给我们看见忧伤中的喜乐。 Oleh karena itu di ayat 16 sampai 22 memberitakan sukacita di dalam duka cita. 耶稣基督的死和耶稣基督的复活是门徒最忧伤又是最喜乐的事。 Kematian Yesus Kristus dan kerajaan surga itu adalah hal yang membuat murid-murid sedih tapi juga bersukacita.
忧伤是因为耶稣基督要跟他们离别。 Sedih, duka cita karena Yesus akan meninggalkan mereka. 所以耶稣说：“等不多时，你们就不得见我。”就是说，为什么不得见他呢？因为他要被挂在十字架上，要离开世界，要死了。 Yesus berkata, sesaat saja kamu tidak akan melihat aku lagi, karena dia akan disalibkan dan mati. 那么离别的时刻已经到了，耶稣不能不告诉他的门徒。 Karena saatnya untuk berpisah akan tiba, Yesus harus memberitahukan kepada murid-muridnya. 但是耶稣说他的离别，他说再等不多时，你们还要见我。 Walaupun berpisah, tetapi Yesus sudah katakan bahwa tidak lama lagi kalian akan bertemu dengan aku juga. 那就是在第16节说的，等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我。 Yaitu di ayat ke-16, yaitu tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. 耶稣基督要和门徒离别，但是3天之后呢，他复活了。 Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya, tetapi 3 hari kemudian dia akan bertemu dengan mereka lagi, yaitu saat dia bangkit dari kematian. 当他复活，他就跟门徒再一次的相会。 Dan setelah dia bangkit, maka dia akan bertemu lagi dengan murid-muridnya. 相会之后大概40天，他又升天。 Setelah bertemu, dia akan berada di antara mereka selama 40 hari lagi sebelum naik ke surga. 那么他升天之后，是不是留下门徒，好像孤儿寡妇呢？不是的。 Tapi setelah dia naik ke surga, dia tidak meninggalkan murid-muridnya seperti yatim 升天以 piatu. 后怎么样呢？他说他会差派圣灵与门徒同在。 Yaitu setelah Yesus pergi, maka dia akan mengirim Roh Kudus untuk bersama-sama dengan murid-muridnya. 有一天，不是现在，有一天他说他还要再来第2次降临。 Dan Yesus berkata suatu hari nanti dia akan datang kembali sebagai kedatangannya yang 所以 kedua. 呢，门徒不要耶稣基督不要门徒忧伤，好像没有指望的人一样。 Oleh karena itu Yesus tidak mau murid-muridnya bersedih, seolah-olah seperti tidak ada harapan. 耶稣基督的复活不单叫门徒喜乐，而且是叫门徒大大的喜乐。 Kebangkitan Yesus Kristus bukan hanya membuat murid-muridnya bersukacita, tapi mereka sangat-sangat bersukacita. 这好比什么呢？ Seperti apa ibaratnya? 你看第21节， Dilihat di ayat 21. 耶稣用一个比喻， Yesus memberikan suatu perumpamaan. 他说妇人生产的时候就忧愁，因为她的时候到了。既然生了孩子，就不再纪念那苦处。为什么呢？因为欢喜世界上生了一个人。 Seperti ayat 21 katakan seorang perempuan berduka cita pada saat dia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. 耶稣基督的死，耶稣基督的复活，耶稣基督的再来，就好像什么呢？就好像这个门徒所经历的他们觉得忧愁伤心，耶稣离开了，后来他复活了，看见又见面，又差派圣灵，他们又喜了，就好像一个妇人在生产以前很愁苦，很担心，很挂虑，经过很多的手续，很多的苦难。这个是他生产要自然生呢，还是要开刀呢？等等，有很多的思想，很多的愁苦。但是呢，孩子生下来之后呢，一切的痛苦，一切的这个担心就过去了，欢喜快乐，全家快乐。因为世界上，因为家里面生了一个新的生命。 Seperti murid-murid berduka cita di awal karena seperti seorang ibu yang akan melahirkan, sehingga dia khawatir, dia takut apakah akan operasi dan sebagainya, sehingga memiliki duka cita. Tetapi setelah melahirkan, maka mereka akan bersuka cita kembali karena adanya suatu anggota baru di dalam keluarganya. 耶稣基督的妇人满足的。 Kebangkitan Yesus Kristus adalah sukacita
sukacita terbesar yang akan 那么这 membahagiakan 种喜 semua 乐 orang. 也是没有人能够夺去，世界也不能够夺去我们心中的这种喜乐。 Dan sukacita ini juga ada sukacita yang tidak bisa diambil oleh dunia. 在第22节，你们现在也是忧愁，但我要再见你们，你们的心就喜乐了。这喜乐也没有人能夺去。 Di ayat 22 dikatakan demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. 讲到这里的时候，耶稣基督好像听见敌人的声音的脚步声呢，已经逐渐的靠近他了。 Saat Yesus berbicara demikian, dia sudah seperti mendengar suara langkah para musuhnya untuk mulai mendekati dia. 所以在第31节， Oleh karena itu di ayat 31, 31节，耶稣说：“看呐，时候将到，而且 di 现 ayat 在 31 已经 dan 到了。 32, Yesus berkata, lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang. 当时候到了的时候，就是仇敌要抓耶稣基督钉在十字架上的时候，耶稣说怎么样呢？你们要分散，各归自己的地方去，留下独自 Dikatakan bahwa 我一个 saatnya 人。 akan datang di mana kamu akan dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu akan meninggalkan aku seorang diri. 马太福音记载说，当耶稣被抓的时候，门徒都逃跑，都离开他了。 Dan sesuai dengan catatan dalam Alkitab, pada saat Yesus disalibkan, murid-muridnya semua pada pergi meninggalkan dia. 所以耶稣基督把这些事情预先告诉门徒的目的用意是什么？ Oleh karena itu, apa maksud dari Tuhan Yesus memberitakan hal-hal ini di awal kepada murid-muridnya? 一个就是第一节所说的，免得你们跌倒。 Yaitu pertama seperti dalam ayat ke-1, yaitu mencegah mereka supaya jangan sampai jatuh. 那么第二呢，耶稣把这些事情预先告诉他们，是他说是叫你们在我里面有平安。第33节。 Yaitu kedua adalah supaya mereka memiliki damai sejahtera di dalam Yesus Kristus seperti dalam ayat 33. 所以耶稣盼望门徒不但不要跌倒，而且也给他们喜乐，没有人能够夺去的喜乐。 Sehingga Yesus memberikan mereka sukacita yang tidak bisa diambil oleh siapa-siapa. 耶稣说，在世上你们有苦难， Yesus berkata di dalam dunia ini engkau akan menderita. 甚至于主耶稣必须为罪人牺牲他的生命，但是第三天他要复活。 Dan bahkan Yesus Kristus harus mengorbankan nyawanya, tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit lagi. 耶稣的复活证明什么呢？ Kebangkitan Yesus membuktikan apa? 就证明死亡不能够把他拘禁，死亡不能够扣留他。 Yaitu bahwa kematian tidak dapat menahan Yesus. 耶稣基督的复活表明死亡已经被生命分灭了。 Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kematian sudah ditelan oleh kehidupan. 为这个缘故，第33节，所以耶稣叫门徒放心。 Oleh karena itu di ayat 33 Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk tenangkan hatinya. 世界虽然有各种各样的苦难，你们可以放心。 Di dunia ini walaupun banyak penderitaan, tapi engkau boleh menenangkan hatimu. 怎么能够放心呢？ Gimana caranya bisa tenang hatinya? 耶稣说：“因为我已经胜过世界。” Karena Yesus katakan karena aku sudah menang atas dunia ini. 这个放心在英文有一种的版本是说，所以你们快乐吧 ，be of good cheer。 Dalam bahasa Inggris, tenangkan hati ini bisa dikatakan be of good cheer, yaitu dengan bergembira. 也有一种版本说加油吧 ，cheer up。 Ada juga versi lain yaitu cheer up, yaitu bersukacitalah. 所以如果我们不知道耶稣
已经胜过死亡，我们就不会明白为什么在苦难中能够喜乐呢？能够 cheer up 呢？ Kalau Yesus Kristus tidak bangkit dari kematian, kita tidak akan tahu bagaimana caranya untuk bersuka cita atau bertenangkan hati. 这个我们信徒啊，我们这个活在世界上，的确这个世界有各种各样的苦难，你我都明白。 Hidup di dunia ini ada bermacam-macam penderitaan, kita tahu itu. 虽然有很多的苦难，但是呢，还是可以喜乐。我们有喜乐的理由。 Walaupun banyak penderitaan, tapi kita masih tetap bisa bersuka cita karena kita ada alasan untuk bersuka cita. 因为耶稣胜过世界， Karena Yesus mengalahkan dunia. 世界里面有什么呢？ Ada apa di dunia ini? 有什么困难呢？ Ada kesusahan apa saja? 说吧，有逼迫， Ada penindasan, 有饥饿， ada kelaparan, 有天灾，有人祸， ada bencana, ada perbuatan manusia yang jahat, 有贫穷，车身入体， ada kemiskinan, ada ketelanjangan, 有危险，有刀剑，有战争。 ada bahaya, ada pedang, ada perang. 是罗马书第8章35节给我们看见的。 Tercantum di Roma 8 ayat 35. 我们今天所面对的这个 COVID-19 也是在世界上的。 Apa yang kita alami di pandemi ini juga terjadi di dunia ini. 这个 COVID-19 又有新的花样，什么 Delta 啦，什么啦，又更厉害的又在出现，这也是在世界里面。 Setelah pandemi ini pun nanti pasti ada lagi yang lain yang lebih hebat dan semua terjadi di dunia ini. 耶稣说：“我已经胜过了。” Yesus berkata, "Aku telah mengalahkan dunia." 保罗在罗马书第8章37节，保罗也说：“然而靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。” Di Roma 8 ayat 37, Paulus berkata, "Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita." 不单得胜，这个得胜的力量还有剩下很多很多。 Bukan saja kita menang, tapi kekuatan dari kemenangan ini masih banyak lagi. 耶稣甚至于连死亡他都胜过了。 Yesus bahkan telah mengalahkan kematian. 如果死亡都已经被耶稣克服了，还有什么比死亡更可怕的呢？ Bila kematian saja sudah dikalahkan, apalagi yang lebih menakutkan daripada kematian? 那么最近我们教会也死了几个会友，不单是我们的教会，别的教会啊，甚至于许多其他的我们的百姓啊，都死了很多，都离开世界。 Saat ini banyak sekali orang-orang kita terkalah dari dunia ini. 就是在这几天里面，我们已经走了我们2个年纪大的，但是非常忠心的会友。 Minggu yang sudah senior tapi sangat mengasihi Tuhan. 也被耶稣基督克服了，他的复活证明死亡失败了，死亡被复活的生命吞灭了。 Tetapi kita bisa juga mendapatkan kepastian bahwa Yesus telah mengalahkan kematian dan kematian sudah ditelan oleh kehidupan dalam Yesus Kristus. 所以耶稣基督应许每一个信靠他的人有复活的盼望在他里面。 Sehingga Yesus katakan setiap orang yang percaya kepada Dia ada harapan akan kehidupan di dalam Yesus Kristus. 我们的亲人、我们的家人离开我们，他是已经和耶稣基督在一起，他们有复活盼望。 Keluarga kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan kita, mereka memiliki kehidupan yang kekal di dalam surga. 耶稣基督不但胜过死亡，耶稣基督也胜过了魔鬼、撒旦。 Yesus Kristus bukan saja mengalahkan kematian, tapi juga mengalahkan setan.
dan iblis. 谁比撒旦更凶猛呢？ Ada apa yang lebih ganas daripada setan? 耶稣基督在十字架上已经打伤了魔鬼的头。 Yesus Kristus di atas kayu salib sudah melukai kepala daripada iblis. 这是在创世纪最早的时候的预言。上帝说：“女人后 Dibuatkan di Kejadian 3 ayat 15 bahwa Yesus akan meremukkan kepala iblis. 世界、撒旦、死亡都被耶稣克服了。 Dunia, iblis, dan maut sudah ditaklukkan oleh Tuhan. 而我们是属于主的人， Dan kita adalah orang-orang yang menjadi milik Tuhan. 我们是在耶稣基督里面的人。 Dan kita adalah orang-orang di dalam Yesus Kristus. 如此一来，他的得胜不也是我们的得胜吗？ Sehingga kemenangan daripada Yesus juga adalah kemenangan kita. 这个瘟疫，这个疫情不论会多久，我们不知道。当然，我们希望快点过去，但是我们不知道。 Pandemik ini kita nggak tahu masih akan bertahan berapa lama lagi. 但是耶稣说：“放心， Tapi Yesus katakan tenangkan hatimu. 快乐吧，加油吧，切好。 Bersukacitalah, berjuanglah. 因为我 Karena 已 aku 经 telah mengalahkan 胜过 semuanya. 了。” Bukan hanya mengalahkan. 保罗说：“靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。”哈利路亚！ Paulus berkata bahwa semua orang-orang percaya adalah orang yang menang. Haleluya. 这个得胜是属于谁的呢？ Kemenangan ini milik siapa? 得胜是属于在耶稣基督里面的人。 Kemenangan adalah milik orang-orang yang berada di dalam Yesus Kristus. 现在的问题是说，那在基督以外的人又怎么样呢？ Yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan orang-orang yang ada di luar Kristus? 难道他们就这样没有希望吗？ Bukan, apakah mereka hanya dibiarkan saja tanpa harapan? 圣经告诉我们说，耶稣基督降世为人，是为要拯救世上的人，不是单单你和我。 Di Alkitab dikatakan bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua umat manusia, bukan hanya kita saja. 约翰福音3章第16节说：“上帝爱世界上的人，甚至将他的独生子耶稣基督赐给他们，要一切信他的，不至灭亡，反得永生。” Yohanes 3 dikatakan bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, sehingga semuanya memiliki hidup yang kekal dan tidak binasa. 所以，亲爱的弟兄姊妹，当我们庆祝我们教会70周年纪念的时候， Sehingga saudara-saudari saat kita merayakan ulang tahun gereja yang ke-70 ini, 不是单单自己对我们里面的人说，在基督里面得胜， kita tidak hanya bilang ke sesama kita bahwa kita akan menang di dalam Kristus. 要记得在礼拜堂四围的墙壁的外面，还有很多人还不知道这个大好的消息。 Tapi kita mengetahui juga bahwa banyak orang di luar gereja kita yang tidak tahu tentang berita baik ini. 所以不要让这个疫情来限制我们宣扬上帝拯救世人的大好的消息。 Sehingga janganlah pandemi ini jadikan alasan bagi kita untuk menahan memberitakan berita baik ini kepada orang-orang di luar kita. 现代的科技给我们很大的方便来传递。 Teknologi sekarang memberi kita banyak kemudahan untuk memberitakan Injil. 你可以借着电话，你可以借着 SMS， 你可以借着 WA， Bisa dengan telepon, dengan SMS, dengan WA. 甚至你可以 video call， 你看对方的这个面貌，你可以跟他谈话，很自由的。 Bahkan bisa video call, bisa berbicara tatap muka. 所以没有理由让这个疫情拦住我们说我们没有办法了啊，我们要 social distancing 了，这些都已经突破了。 Tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa memberitakan Injil karena masalah pandemi. Karena ini semua sudah ada, bisa dikalahkan.
halangan ini semua bisa dikalahkan. 这个宣教组的弟兄姊妹用三福传福音的方法，还是可以在 online， 可以在这网上，还是可以跟对方说话。 Rekan-rekan yang di EE masih bisa dengan caranya untuk bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak bisa didatangi. 我们可以把教会每一个礼拜的 YouTube， 你可以介绍给送给你的这个转录给转寄给你的亲戚朋友。 Kita bisa kirimkan video YouTube itu setiap minggu kepada saudara-saudari kita. 弟兄姊妹，让我们不要把我们的思想一直被这个疫情所捆绑，所这个缠绕，所以叫我们觉得说很忧闷，不会忧闷的。 Janganlah kita terkungkung oleh pikiran keterbatasan kita sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa. 要知道，这个世上疫情无论怎么样大的困难，不过是几十年而已了。 Perlu diketahui bahwa apapun kesulitan di dunia ini hanyalah beberapa puluh tahun saja. 但是很多时候我们只是注意这几十年的时间，所以疫情一来的时候，我们很烦躁，我们甚至心中失去平安，我们甚至会动摇。 Sehingga banyak orang merasa pada saat lagi kondisi mereka fokus pada kondisi saat ini sehingga kehilangan sukacita dan goyah imannya. 有什么比死亡更可怕呢？ Apa yang lebih menakutkan daripada maut? 也是说，死亡它都已经征服了。 Dan Yesus berkata dia telah mengalahkan maut itu. 有什么人比魔鬼撒旦更凶猛呢？ Ada apa yang lebih menakutkan daripada iblis? 也是说，他也胜过撒旦。 Yesus berkata dia telah mengalahkan iblis. 世界、死亡、撒旦都被耶稣基督征服了。 Dunia, iblis, dan kematian telah ditaklukkan oleh Yesus. 这是一个对普世的人的一个大好的信息，是给世上的人的盼望，让我们赶快去传吧。 Ini adalah berita dengan harapan yang sangat baik yang perlu diketahui oleh semua manusia. Oleh karena kita memberitakan kepada semua orang. 你看，在我们庆祝70周年的时候，我们就能够在网上庆祝，是吗？ Seperti lihat kita sekarang di tahun ini kita bisa di online untuk memberitakan firman kita. 我们还是可以庆祝的，不在于在什么地方， Kita masih bisa percaya kepada Tuhan dimanapun kita berada. 还是在于我们的心。 Dia ada di dalam hati kita. 在基督里，我们已经得胜，而且得胜有余。 Di dalam Kristus kita telah menang, bahkan menang luar biasa. 记得，在耶稣基督以外，还有很多人在等待你跟我，告诉他们这个大喜的信息是贯通万民的，就是天使在圣诞节的时候向耶利的牧羊人报的喜信。 Harus kita ingat bahwa di luar kita masih banyak orang-orang yang sedang menunggu berita baik tentang Yesus Kristus ini. Seperti para gembala di Natal yang sedang menunggu kabar baik dari surga. 灵粮堂的弟兄姊妹， Saudara-saudari dari GSRI, 你不要忘记我们礼拜堂上面的堂训，广普天下，传福音给万民。耶稣基督给 jangan lupa moto gereja kita yaitu beritakan Injil ke seluruh dunia. 这是耶稣基督给我们的使命。 Ini adalah perintah yang diberikan oleh Yesus Kristus pada kita. 并祷告， Mari kita tutup dalam doa. 每个人先为自己祷告， Setiap kita masing-masing berdoa untuk diri kita sendiri, 求主的爱激励我们的心， supaya kasih Kristus menguatkan hati kita. 看见耶稣基督的救恩再次提醒我们， Kiranya kasih Yesus kembali terus mengingatkan kita. 我们在世上不过是几十年而已， Bahwa hidup kita di dunia ini hanya beberapa puluh tahun saja. 我们要想到永恒的事， Kita harus pikirkan hal yang abadi. 在神的国里面，我能够做些什么？ Di dalam kasih Kristus apa yang bisa kita lakukan? 每个人为自己祷告。 Setiap kita berdoa untuk kita masing-masing.
亲爱的天父上帝，我们非常感谢你的恩典。 Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas karunia-Mu. 在世界上的人觉得没有盼望的时候，主耶稣告诉我们说：要快乐，要放心，要cheer up。 Saat orang-orang di dunia ini kehilangan harapan, Yesus berkata kepada kami untuk tetap bertenang hati, bersuka cita. 耶稣这样讲是有很大很大的理由。 Yesus berkata demikian memiliki alasan yang sangat kuat dan besar. 胜过了撒旦， Karena dia mengalahkan iblis, 他胜过了死亡。 mengalahkan kematian. 耶稣基督的复活证明死亡已经被生命吞灭了。 Kebangkitan Yesus Kristus membuktikan bahwa kematian sudah ditelan oleh kehidupan. 天父上帝帮助我们常常思想你奇妙的救恩。 Kiranya Yesus Kristus menuntun kami untuk terus memikirkan kasih karunia-Mu. 让我们也有感动，把这个大好的信息来跟我们的弟兄姊妹、跟我们的朋友们、跟世界分享。 Dan kiranya kami diberi kekuatan untuk membagikan berita baik ini kepada seluruh dunia, kepada rekan-rekan dan kenalan kita. 这样我们的70周年纪念的感恩会才有意义。 Dengan demikian, peringatan 70 tahun gereja kami ini barulah berarti. 愿神的名得到荣耀， Kiranya nama Tuhan mendapatkan kemuliaan. 神所喜悦的人，神所喜悦的教会都蒙福。 Kiranya gereja dan orang yang Tuhan berkati bisa akan menjadi berkat. 祷告奉耶稣基督的名字， Berdoa dalam nama Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 也祝福大家。 Tuhan berkati semua.
在这充满喜乐的日子，让我们首先来到我们主耶稣面前，献上我们的感谢与赞美。Di dalam hari yang penuh sukacita ini, marilah pertama-tama kita datang pada Tuhan Yesus untuk menaikkan puji syukur dan rasa terima kasih kami semua yang mendalam。从我们教会的第一次聚会，就是在1951年的4月份，到今天早上的感恩崇拜，神慈爱的手从不离开我们。Dari kebaktian gereja kami yang pertama di tahun 1951 sampai ibadah syukuran pada pagi hari ini, tangan Tuhan yang penuh kasih tidak pernah meninggalkan kita。虽然在这70年头里，我们教会走过崎岖的旅程，我们弟兄姐妹也经历过许多的困难。Meskipun di dalam 70 tahun ini, gereja kami pernah melewati jalan yang berliku-liku, dan jemaat kami mengalami berbagai kesulitan。虽然在侍奉道路上，我们也经过令人费心的打击，我们也遭遇到令人伤心的失败。Meskipun di dalam pelayanan kami juga telah menghadapi pukulan yang membuat tawar hati, dan juga pernah mengalami kegagalan yang melukai hati。但是主耶稣始终信实，他好像好牧人，看顾保守我们，经过每一个黑暗幽谷。Tetapi Tuhan selalu setia. Dia bagaikan gembala yang baik, memimpin kami melewati setiap lembah kekelaman。在这70年堂庆，我们也求主帮助我们，使我们今后能够更加的忠心的服侍他。Di dalam ibadah syukuran HUT yang ke-70 ini, kami juga memohon pada Tuhan supaya Tuhan memberikan kami satu kesetiaan untuk melayani Dia lebih baik lagi。我们也求主赐给我们意向，使当教会迈向100周年的堂庆的时候，我们的服事更有方向，我们的服事更有目标。Kami juga memohon pada Tuhan di dalam ibadah syukuran ini, berikan kami satu visi yang baru, supaya ketika kami melangkah menuju HUT gereja yang ke-100, pelayanan kami lebih terarah, lebih mempunyai suatu target yang jelas。我在此也代表教会执事，向印尼灵粮契会、灵粮世界布道会联会、英华接连的领导们表示衷心的感谢。Kami juga memakai kesempatan ini menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pimpinan dari GSRI Sinode, juga pada PGTI, dan juga pada灵粮 Worldwide。我们也感谢周大卫牧师给我们的鼓励和祝贺。Kami juga menyatakan terima kasih pada pendeta David Chow yang sudah menyatakan ucapan selamatnya dan juga dorongannya。我们当然不会忘记向我们印尼的众灵粮堂表示我们的感谢。Tentu kita tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih pada para GSRI di Indonesia， 你们的鼓励使我们对于我们的服事能够更加的努力。Dorongan kalian membuat kami lebih bergairah melayani Tuhan。谢谢大家，但愿神祝福你们。Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua。Majelis Jemaat dan Sidang Jemaat GSRI Kartini yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Salam.
Puji syukur kepada Tuhan atas berkat dan kasih-Nya, GSRI Kartini pada hari ini dapat memperingati ulang tahunnya yang ke-70 di masa sulit yang Tuhan izinkan terjadi karena pandemik COVID-19 ini. Bila kita melihat kembali sejarah dari GSRI Kartini yang dimulai pada tahun 1952 lalu, ini adalah suatu perjalanan yang panjang yang sudah ditempuh oleh GSRI Kartini, di mana atas kasih karunia Tuhan, Pendeta Moses Chow meresponi keperluan sebagian jemaat pada saat itu dengan memulai kebaktian berbahasa Mandarin di GSRI Taman Sari. Keputusan ini diambil setelah 1 tahun GSRI Taman Sari didirikan. Sejak saat itu, jemaat yang mengikuti ibadah di GSRI Taman Sari dipisahkan antara yang berbahasa Indonesia dan berbahasa Mandarin. Jemaat yang mengikuti kebaktian pagi dalam bahasa Indonesia dan jemaat yang mengikuti kebaktian pada sore hari berbahasa Mandarin menamakan diri sebagai GSRI bagian Mandarin dan mempunyai tim pekerja sendiri hingga saat ini dikenal menjadi GSRI Kartini. GSRI adalah gereja yang bermisi, karena itu setiap GSRI mempunyai moto, ke seluruh dunia beritakanlah Injil, yang terambil dari Markus 16 ayat 15. GSRI Kartini telah melaksanakan moto ini sebagai bukti ketaatan kepada Tuhan yang telah memberikan amanat agung kepada gerejanya. Hal ini terbukti dengan dibukanya beberapa pos PI oleh GSRI Kartini, antara lain pos Kerendang, di mana sudah mandiri dan menjadi GSRI Jembatan 5, dan GSRI Jembatan 5 pada saat ini sudah membuka pos di Paniki, Manado. Kemudian ada juga pos Taman Alfa, pos Pasar Minggu, dan pos Klender. Sinode mengharapkan dengan usia yang ke-70 ini, lebih banyak lagi pos PI yang dirintis oleh GSRI Kartini, sehingga dapat menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Badan Pengurus Sinode GSRI mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-70 kepada GSRI Kartini, tetap giat di ladangnya agar dapat terus berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan saja. Soli Deo Gloria, Tuhan memberkati. 卡丁里灵粮堂弟兄姊妹平安。首先恭喜你们教会79年，堂心感恩。我也希望到你们中间分享主的爱，共聚团契。但是在这个疫情底下，我也没办法到你们中间，只有透过这个视频跟你们共祈但愿你们得到神的祝福。在这里，我想透过约书亚记第1章1节9节提到你当刚强壮胆。这里有3个意思。第一个意思就是没有惧怕面对那个疫情，在那个疫情中间仍然要前走，就是以色列人他们在面对前面过约旦河也是很困难，那个困难，但是他也面对，是要刚强壮胆。第二，又承担使命。神要拣选一个人，拣选一个教会，又有使命感。所以约书亚，我不晓得为什么神要选他，但是有其他人也跟他一样的，但是神单单是选他。如果我们从整个约书亚记来看，耶和华的仆人摩西死了以后才拣选他，但是从约书亚记里面有6次提到神的仆人摩西，但是整个约书亚记只有提了1次，就是约书亚是神的仆人，这是他人离开世界的时候。但是约书亚不是为名为利，他仍然要承担。第3个，这是有刚强壮胆，就是有神的话，神的话语是有谨守。所以第5章第6章特别提到他们靠着神的话跑到打完那个美好的仗。所以
我希望卡天里的灵粮堂弟兄姊妹，你们也可以得到神的祝福。谢谢大家，再见。Shalom, dear brothers and sisters. Congratulations on this exciting 70th anniversary celebration of our Lingliang Kartini Church. We rejoice and celebrate together with you the great things God has done. I bring you warmest greetings on behalf of my 96-year-old mother and my siblings. 4 of us were born in Indonesia and live behind the church. We remember with many wonderful memories and are very grateful for the kindness and love extended to our family by many of you. Praise God for His marvelous work among you. Many of you have been so faithfully bearing much fruit for God's kingdom. Your labor of love in the Lord will not be in vain. Let us celebrate together and press on to greater things God will do, build His church through each of you as salt and light, fully devoted to proclaim the good news of the gospel and reproducing disciples for God's glory. Terima kasih. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Setiamu kepadaku.
Salam sejahtera bagi kita semua. 各位平安。 Kita bersyukur hari ini dapat merayakan 70 tahun anugerah Tuhan, anugerah Allah di dalam perjalanan gereja kita. 感谢神，今天我们能够一起庆祝70周年堂庆。 Di hari yang penuh sukacita ini, izinkan saya untuk mempresentasikan visi misi Pesta GSRI Kartini 2051. 在这充满喜乐的日子，允许我阐述领粮堂迈向2051年有关意向与行动的 Pesta。 Apa itu Pesta GSRI Kartini 2051? Kartini 领粮堂2051年的 Pesta 是什么呢？ Pesta di sini dapat berarti perayaan. Pesta 是英语文字，它的意义是庆典。 Tetapi pesta juga merupakan akronim atau singkatan dari pelayanan 1 abad atau 100 tahun. Pesta 是英语文字的一个简称，是1世纪的侍奉。 Jadi, Pesta GSRI Kartini 2051 dapat kita definisikan sebagai perayaan 100 tahun pelayanan GSRI Kartini yang jika Tuhan perkenankan akan kita rayakan bersama-sama di tahun 2051. 因此 ，Kartini 领粮堂2051年的 Pesta 是 Kartini 领粮堂的侍奉。主若许可，我们将于2051年。 欢庆100周年的堂庆。 Satu pertanyaan penting, apa visi atau tujuan yang ingin dicapai oleh gereja kita di 100 tahun pelayanan GSRI Kartini tahun 2051? 领粮堂迈向100年的侍奉，要达到什么目的呢？ Menjadi gereja misioner, itulah visi besar kita. 宣教的教会，那是我们最大的目的。 Apa artinya gereja yang misioner? 宣教的教会是什么呢？ Saudara, secara sederhana, gereja misioner dapat dimaknai sebagai gereja yang menjalankan misi Allah di dalam dunia untuk menghadirkan kerajaan Allah, damai sejahtera Allah, dan keselamatan Allah bagi umat manusia dan segenap ciptaannya dengan berpusat pada pemberitaan Injil Yesus Kristus. 简单来说，教会在地上实践上帝的使命，让上帝的国降临，上帝的平安、救赎能在耶稣基督的福音里领到每一个人。 Inilah yang akan menjadi tujuan besar gereja kita di tahun 2051. 这就是我们迈向2051年的最大目标。 Pertanyaannya, mengapa menjadi gereja misioner? 为什么要成为宣教的教会呢？ Ada beberapa alasan mendasar untuk tujuan ini. 有几个最基本的原因。 Yang pertama, karena misi adalah isi hati Allah. 第一，因为宣教是上帝的心意。 Yang kedua, misi adalah isi hati dari pendiri Gereja Santapan Rohani di seluruh dunia, Pendeta Timothy Chow Sequan. 第二，宣教是世界领粮堂创办人赵世光牧师的心意。 Yang ketiga, misi adalah jati diri dari seluruh gereja Santapan Rohani di Indonesia. 第三，宣教是英语领粮堂的特征。 Dan yang keempat, secara khusus, misi juga adalah isi hati dari perintis Gereja Santapan Rohani Indonesia Jemaat Kartini, Pendeta Moses Chow Chube. 第四，宣教也是嘎丁尼领粮堂的创始人周祖培牧师的心意。 Saudara-saudara, GSRI Kartini lahir dari rahim misi. Oleh sebab itu,
GSRI Kartini harus menjadi gereja yang misioner. 弟兄姐妹，嘎丁尼领粮堂是处置宣教的胚胎，因此嘎丁尼领粮堂应成为宣教的教会。 Visi inilah yang akan menggerakkan gereja kita ke depan. 这个意向要推动我们教会往前走。 Visi inilah yang akan menggerakkan program-program gereja kita 30 tahun ke depan. 这个意向在前面的30年将推动我们教会的各种计划。 Visi inilah yang akan menjadi peta navigasi atau peta penunjuk arah bagi gereja dan anak cucu kita di masa yang akan datang. 这个意向也成为教会或者我们的子孙们的方向盘。 Saudara-saudara, untuk mencapai tujuan besar ini diperlukan langkah-langkah strategis di masa ini yang kita sebut sebagai misi. 为了达到此大目标，需要从现在起就有策略的步骤，这就是我们称之为使命的。 Ada 6 bidang pelayanan di gereja kita yang akan menjadi anak tangga untuk mencapai mimpi besar ini. 我们教会有6种侍奉领域，将成为达到这个大目标的阶梯。 Yang pertama bidang ibadah. 第敬拜部， Yang kedua bidang persekutuan. 第二团契部， Yang ketiga bidang misi. 第三宣教部， Yang keempat bidang pembinaan dan pengembangan jemaat. 第四培训与会众开发部， Yang kelima bidang diakonia. 第五关怀部， Dan yang keenam bidang sarana dan prasarana. 第六基础设施或总务部。 Keenam bidang pelayanan ini yang akan kita bangun dengan wawasan misioner sehingga visi menjadi gereja yang misioner dapat terwujud. 我们将以宣教的视野建造这6个部门，让我们能够达到教会成为宣教的教会。 Dan akhirnya dengan bersandar kepada anugerah Allah, Sang pemilik gereja, dan komitmen untuk taat kepada Yesus Kristus, kepala gereja. 最后，让我们靠教会的主、天父上帝的恩典，以及顺服教会的元首主耶稣基督。 Mari kita bergerak bersama untuk menjadi gereja yang misioner. 让我们动起来，迈向宣教的教会。 Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. 一切的荣耀归给天父上帝。 Saudara-saudari, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan, meresponi firman yang kita dapat pada pagi hari ini. Sekalian kita akan memberikan persembahan. 弟兄姐妹，让我们一起来唱诗，来回应神的信息，一边受今天早上的奉献。Marilah kita bersama-sama nyanyikan Tuhan adalah kekuatan。让我们一起来唱，主是我的力量，主是我力量。 主是
yang teguh, Tuhan kekuatan penolongku, Dia perlindunganku. Walaupun berubah, gunung pun bergoncang, laut bergerak, ombak gemuruh, tapi kita tak gentar. Oh Tuhanku, kekuatanku dan penolongku. Walau bumi berubah, walau berubah, gunung pun bergoncang, laut bergerak, ombak gemuruh, tapi kita tak gentar. Oh Tuhanku, kekuatanku dan Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk berkat-Mu yang melimpah, yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Baik di dalam keluarga, usaha pekerjaan, gereja, bahkan pelayanan kami di tempat ini. Jika hari ini kami bisa memberi persembahan kepada Tuhan, karena kami menyadari Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kami. Tuhan, secara khusus di hari ini kami bersuka cita untuk anugerah Tuhan yang begitu besar bagi gereja kami, di mana hari ini kami bisa merayakan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam 70 tahun perjalanan gereja Tuhan sampai hari ini. Sungguh kami menyadari ini bukan 70 tahun yang mudah. Ini 70 tahun yang penuh dengan suka duka, tawa air mata, jatuh bangun. Tetapi di dalamnya kami sungguh melihat, kami merasakan bagaimana tangan penyertaan Tuhan yang kuat, yang sudah memimpin, menyertai gereja ini sampai hari ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, di hari yang penuh sukacita ini, ketika kami sama-sama merayakan HUT ke-70 tahun gereja-Mu di tempat ini, kami berdoa biarlah ibadah perayaan pada hari ini sekali lagi boleh menjadi satu peringatan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong gereja ini. Dan biar juga ibadah perayaan HUT ke-70 tahun hari ini boleh menjadi satu momentum kebangunan rohani yang sejati di tengah-tengah gereja Tuhan di tempat ini. Pada hari ini kami juga berdoa, menyerahkan masa depan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus boleh memimpin, menyertai masa depan gereja ini ke depan. Di depan sana ada banyak perkara yang kami tidak tahu. Tapi satu yang kami tahu pasti, Engkau adalah kepala gereja, Engkau adalah pemilik gereja, Engkau yang memegang hari esok. Oleh sebab itu kami taruh masa depan gereja ini hanya ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa, menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan, khususnya di tengah-tengah pergumulan yang dialami oleh jemaat-Mu di dalam masa-masa pandemi yang sungguh-sungguh luar biasa pada saat ini. Biarlah Tuhan yang terus boleh menguatkan, menghiburkan, memberikan jalan keluar di dalam setiap pergumulan jemaat-Mu di dalam masa-masa yang sulit ini. Kami terus berdoa menyerahkan bagi seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan mereka tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Bahkan jika Tuhan berkenan, biarlah Tuhan yang boleh menghindarkan setiap jemaat-Mu dari segala sakit penyakit, khususnya dari wabah COVID-19 pada saat ini. Kami berdoa kepada seluruh jemaat kami yang pada saat ini sedang di dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan yang terus memberikan mereka kekuatan. Bahkan Tuhan berkenan memulihkan, menyembuhkan setiap jemaat-Mu yang ada di dalam kelemahan tubuh.
Khususnya kami doakan bagi jemaat-jemaat kami yang pada saat ini sedang berjuang, sedang bergumul menghadapi virus COVID-19 di dalam tubuh mereka. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit atau maupun mereka yang menjalani isolasi secara mandiri di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan yang boleh memberi mereka kekuatan. Tuhan berkenan menyatakan kuasa, bahkan mujizat-Mu. Sehingga jika Tuhan berkenan, mereka boleh dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan bagi jemaat kami yang berduka cita di dalam minggu ini. Kami berdoa menyerahkan untuk keluarga besar dari Ibu Yunmei dan juga keluarga besar dari almarhum Ibu Panglanje. Biarlah Tuhan yang terus boleh menguatkan, menghiburkan mereka di saat-saat duka cita yang mereka alami pada saat ini. Kami juga terus berdoa menyerahkan negara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh menolong khususnya pemerintah kami di dalam mengatasi penyebaran wabah COVID-19 di negara kami pada saat ini. Tuhan, ini doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Kepala Gereja, yang di dalam namanya kami sudah berdoa, kami memohon dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hati kita kepada Allah Tritunggal. Terimalah berkat yang daripadanya. Anugerah yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang tidak bersyarat dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini untuk terus hidup berkemenangan di dalam Kristus sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.每一个高山。